Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Video ni bukan sekadar tipu, tapi betul-betul sekarang anda boleh beli Android yang paling laju di Malaysia. Ini model dia. Bila saya cakap paling laju, dekat tarikh 1 hari bulan Disember. Model ni paling laju sekali. Kenapa dia laju? Saya akan sharekan. Bila kau tengok dekat skrin, animasi dia memang laju. So, apakah spek Android ni? Spek ni dia 8 core, semua 1.8 GHz. Chip yang dia pakai tu UMS 512 ataupun dikenali sebagai 7862. Dekat pasaran ada yang panggil dia sebagai TS10. Tapi dia bukan all winner punya chip lah, tapi ada seller lah dia panggil dia TS10. Dan kalau kau tengok dekat RAM dia memang 6GB. 6GB 128 RAM, ROM. So memori dia memang gempak. Lepas tu prosesor baru dia lagi sejuk. Kita tengok dia bawah 30. Kalau kau tengok yang PX6 dengan TS9 ataupun SC9851, semua dekat cecah 70 darjah Celsius. Ada yang sampai 100 lah. Bila prosesor dah panas, dia jadi slow lah, sebab dia tak nak panas lagi, tak nak overheat lah. Tapi yang ni dia bawah 30. Ini bila pakai aircon lah. Kalau tak pakai aircon, dia memang dekat suhu 50-60. So masih sejuk lagi. Kenapa dia sejuk? Sebab dia punya prosesor punya nanometer kecil. So Android ni apa beza dengan Android yang lain? Sebenarnya Android model ni dia kira eksekutif lah. Full spec tapi eksekutif. Ini dia punya launcher depan. Dia ada radio, clock, music, player, video player, equalizer. Ni satu lagi lah, dia punya wallpaper. So kita tengok berapa smooth fungsi ni. Kalau kau launch app, sekarang saya pakai wifi. Kalau kau launch YouTube, tengok dia laju, dia sekejap saja. Kalau saya nak tengok video, tengok kejap saja dia load. Ini saya sekarang pakai hotspot dekat telefon. Mana-mana video kau tekan, dia kejap saja. Loading dia memang laju. Lepas tu mana-mana app kau switch, memang laju. Waze dia boleh jalan. Tengok kejap saja. Kalau kau nak search, KLCC, terus keluar. Loading untuk map, sekejap saja. Tengok, tekan, dia terus keluar. Lepas tu kalau kau pakai Google Map, ada pengguna yang suka pakai Google Map, tekan, terus masuk. Dia tak loading lama sangat. Memang laju. Navigate to KLCC. Tengok, sekejap saja. Terus dia keluar. Head southeast. Kita try lagi. Navigate to Mid Valley Mega Mall. Head southeast. Tengok betapa laju.
Lepas tu tak payah kau pergi clear memory. Memory dia sebab besar, kau tengok berapa smooth. Kalau nak pakai map, dia boleh 2 screen. Boleh adjust lah kiri kanan. Map semua boleh jalan. Memang padat, memang padu. Okay, apa lagi fungsi lain yang ada dekat Android player? Dia ada aux in, aux out. Saya tak pasang apa-apa, so dia tak ada masuk lah. Dia ada lagi EQ. Player ni dia datang dengan DSP. DSP dia 48 equalizer. You boleh buat set preset lah. Tengok preset mana yang you nak. Dia ada time alignment. Dia ada bass booster yang control bass dekat you punya speaker. Zone tu macam fader lah, depan belakang. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan tengok yang ni, dia ada 24-bit SPDIF. Player ni dia datang dengan Toslink ataupun fiber optic belakang. So tak payah aku pakai semua kabel analog yang RCA. Terus kau boleh pakai satu kabel fiber optic pergi kau punya DSP ataupun M. Okay, bass filter tu filter lah, macam high pass filter, low pass filter lah. Okay, apa lagi function? Function lain, tuan-tuan dan puan-puan, you boleh install you punya app sendirilah. So macam saya install Deezer, saya install Google Map, Spotify, Waze, YouTube. Ni benda-benda yang saya selalu tengok lah. Lepas tu kalau nak tengok video, dia pun ada. Kejap saja. Tengok. Dia tak ada lagging. Keluar, dia boleh jadi pop up yang kecil. You boleh kecilkan, boleh besarkan. Steering wheel control masih boleh pakai lagi. Tengok. Kalau kau tengok, kau letak Waze ke navigation, masih boleh lagi tengok video lah. Dia memang laju. Kalau saya tukar dekat sini, masuk balik, dia masih lagi. Dia tak ada delay. Ini panggil power. Okay, ada apa lagi function? Function yang lebih lagi, ni special sikit. Biasa dekat player ribu-ribu yang ada. Dia datang dengan Android Auto, pakai wire lah, wire USB, ataupun CarPlay pakai wire USB, ataupun pakai CarPlay wireless. Kau tak payah bayar lebih, dia datang standard. So dia sudah activated, terus kau boleh pakai. Kalau pakai iPhone, terus dapat CarPlay. Kalau pakai Android Auto, terus dapat Android Auto. Mana-mana handset lah, handset yang you nak connect. Kecuali yang iPhone, you boleh connect wireless lah. Dia kelebihan dia lah. Tapi dia datang satu set. Okay, apa lagi function? Saya rasa itu saja. So dekat pasaran dia ada 2 jenis untuk Android player jenis ni. Ini I panggil executive lah. Macam kau beli kereta S70, dia ada executive, dia ada premium. So executive, yang ni model executive lah. Yang premium dia sepatutnya mahal sikit lah, tapi dekat pasaran dia mahal lebih sikit saja. Sebab Android player ni masih baru, so harga dia masih tinggi lagi lah. So apa beza dengan premium dengan yang executive model ni? So first, Android player yang premium, dia datang dengan kipas belakang. Dia ada kipas untuk sejukkan player. Tapi sebenarnya Android player ni tak ada. Tapi sebenarnya dia tak panas sangat. Sebab kalau kau tengok dekat sini,
kita boleh nampak dia dekat darjah suhu bawah 30 bila kau on aircon lah. Kalau tak ada aircon 50 lebih, masih lagi sejuk compare dengan player yang lain. Okey, nombor 2, apa beza dia? Player ni datang dengan Bluetooth 4.0, 4.1 ke 4.0 tak silap lah, kita boleh check. Saya rasa dekat sini kot. Bluetooth 4.0. Kalau yang premium, dia datang dengan Bluetooth 5.0. So tengok, actually tak ada beza pun, melainkan kau main music dari handset masuk dekat player lah. 5.0 dia mungkin ada aptX ataupun aptX HD, so sound quality bagus sikit lah, tapi delay lagi banyak. Kita tengok spek dia dulu dekat sini. Dia juga datang dengan SIM card. Okay, yang premium punya, yang full spec punya, dia boleh letak 2 SIM. Kalau tak silap, dia orang boleh jalan 5G lagi. Tapi yang executive, dia hanya datang dengan 1 SIM lah. Itu dia punya 4G dengan GPS. Wi-Fi dia dekat belakang lah. Lepas tu Wi-Fi, kalau tak silap saya, yang ni hanya 2.4 GHz. Yang full spec dual band 5 GHz. So laju lah, tapi sebenarnya tak laju mana pun. Lepas tu okay, dekat sini dia tulis 6 gig. Saya hanya guna 3 gig saja. So 2 gig lebih, 2 gig 2.6 gig saja. So I ada lebih gig saja. Lepas tu memory storage dia banyak, 100 lebih gigabyte. GPS dia boleh pakai 2-3 jenis GPS lah. Sound processor dia yang moden ni, yang datang dengan 48 equalizer. Kalau yang full premium dia datang dengan 16. Dengar 16 macam kurang, tapi sebenarnya dia 32. Apa beza dia? Kenapa dia display 16? Sebab dekat, kita dah pergi tengok equalizer. Dekat sini EQ dia 48. Kau boleh slide lah. EQ dia satu curve 48. Yang full premium dia ada 16, tapi untuk dia, kita tengok sini, first 16 untuk adjust speaker depan, second 16 untuk adjust speaker belakang. So dia ada 2 channel equalizer. So kau boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh adjust yang depan satu set equalizer, belakang satu set equalizer lah. Sebab semua Android player dia datang naik EQ, dia hanya boleh set untuk 4 speaker saja. So yang premium 6GB ni, dia datang dengan 2 set channel lah, depan belakang lah. So kau boleh adjust lah. Okay. Tapi yang executive ni, dia full spec, dia datang full 48 EQ. Lepas tu dekat belakang yang modern ni lah, dia datang dengan fiber optic Toslink, tapi dia tak ada coaxial. Coaxial tu macam RCA lah. Dia satu kabel yang terus sambung pergi, dia pakai macam kabel lah, tapi dia signal digital. Yang tu model ni tak ada. Yang full premium dia datang fiber optic dengan Toslink, dengan SPDIF, dengan coaxial. So you ada 2 option untuk jalan digital. Yang ni hanya satu saja. Okay. Radio. Kita tengok radio sini. Radio dia bagi aku okey lah. Tapi tak kuat lah. Tapi untuk model, tak tahulah, model premium dia pakai chip lain, mungkin dia kuat sikit lah. Tapi bagi saya, kalau dekat bandar okey, tapi dekat kampung dia kurang sikit lah.
Masa dekat KL, kau tekan semua channel masuk, dia ada RDS, dia akan keluar semua stesen, nama stesen. Tapi dekat luar bandar dia kurang sikit lah reception. Bagi aku okey lagi. Tengok, dia ada keluar nama stesen. Tapi reception untuk modern ni dia kurang sikit. So kalau tuan-tuan puan-puan nak pakai Android player ni, dekat luar bandar reception kurang, tak begitu bagus, ada susah sikit lah. Tapi bagi aku okey lagi, sebab aku pakai untuk online music player lah, macam Apple Music. Tengok berapa smooth. Lepas tu pakai apa lagi, Spotify. So dia memang laju lah. Saya jam balik dekat Waze, terus keluar. So kesimpulannya, Android player ni memang laju lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli sekarang, kau boleh beli dekat Shopee. Harga dekat yang modern ni, harga dekat 2,000. Tapi ada seorang abang seller, dia jual bawah 2,000 lah, dekat 1,600 lebih lah. Nanti I tunjuk screenshot dekat mana Shopee dekat dalam. Abang boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh carilah. Tapi kalau berminat, abang boleh, abang dan akak boleh contact salesman ni, James. Abang contact dia terus. Dia seller yang jual paling murah dekat Shopee. Tapi bila abang pergi jumpa dia, abang bagi tahu si Jason Hyundai yang intro, abang akan dapat sama harga dekat Shopee, termasuk pemasangan. Kau beli dekat Shopee tak termasuk pemasangan. Abang kena pasang sendiri, tak pun cari orang lain. Kena beli harness, kena beli banyak benda lah, casing semua. Kalau mulut manis, dia mungkin lagi kurang daripada harga Shopee. Saya tak tipu, memang kurang dari harga Shopee. Dia akan dapat player, dia akan dapat casing, dia akan dapat kos pemasangan, bawah harga Shopee. Lagi-lagi satu, kalau mulut lagilah manis, dia bagilah screen protector. Saya baru pasang 2 hari lepas. Lepas tu dah pakai, memang puas lah. So saya showkan semua orang, kalau berminat boleh contact SR Max James. Ni nombor telefon dia, boleh WhatsApp. Bagi tahu dia abang Jason dekat Hyundai, yang Hyundai Santa Fe yang intro. Nanti dia akan bagi harga cantik lah. Tak payah beli 2,000, tak payah beli online dari China semua. Harga dekat sana memang mahal lagi. Bila sampai dekat sini, termasuk tax, lagi mahal daripada yang abang ni pasang. So siapa-siapa yang berminat tu boleh contact. Jangan contact saya, contact dekat abang James. Saya tak dapat commission apa-apa, tapi barang best saya share lah. So memang padat lah, memang padu, semua memang best. Tak ada lag, tak ada slow. Semua memang jalan macam biasa lah. So ada apa-apa persoalan, anda boleh komen dekat bawah. Tolong like dan subscribe. Kalau ada benda best-best lagi, saya akan share lah. Sekian, terima kasih.